Masya Allah. Mana tu? Kan? Tulis Ustaz Asri request tapi banyak. Banyak kan scroll. Scroll mungkin kat bawah. Scroll. Sekejap Ustaz Abid kena request Ustaz Asli sebab saya tak nampak kat komen saya. Baru nampak. Okay, Ustaz, standby Ustaz yang handsome. Ustaz nyanyi. Satu lagu. कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारे है कुर्बानी मेरे दिल मेरा ईमान तुझ पे कुर्बान मेरी जान Allahu Akbar. Sekadar itu Tapi dapat yang mampu. Kurban insyaAllah. Assalamualaikum Pak Abang. Alhamdulillah Ustaz. Tu orang naik Ustaz view tu. Orang nampak muka Ustaz tu jadi 9,000 lah. Tadi 8. Ya, dia naik lagi. Kita cuba try. Allah insyaAllah. Simpan. Kita buat perkah dengan Ustaz Abid Liu nanti insyaAllah. InsyaAllah Haji Asri, kita punya jutawan saham pun sedang menyaksikan. Subhanallah. Selamat hari lahir buat Haji Muhammad Asri. Hari ni hari lahir dia. Terima kasih. InsyaAllah moga diberkati umur dia insyaAllah. Haji Asri punya hari lahir? Ya, hari ni Haji Asri punya lahir. Yang ke-45. Masya Allah. Selamat hari lahir Haji Asri. Selamat kaya akhirat. InsyaAllah. Dia antara orang yang hidden, yang banyak sumbangan dan secara diam-diam dia bantu. Subhanallah. Batu rezeki dia murah. Ya, tahu. Dimaklumkan. Dia ada kolaborasi juga dengan Ustaz Abid Liu datang ke pejabat dia dengan kata insyaAllah. Apa khabar ni Adinda? Sihat Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi satulah nak komen sikit lah. Ustaz komen. Sebab sejak balik daripada Gaza, nampak muka tu dah macam bulat sikit. Apa masalah dia sekarang? Itulah saya itu Ustaz. Asal saya 90 kilo. Lepas tu sebab dah sakit, saya diet sampai 74. Masa tu Azizo gemuk lagi. Ada Azizo seorang kawan anak Ustaz tu gemuk lagi. Dia kamar kesihatan tapi dia tak dicakap je Ustaz. Tak ada lah. Ya ke? Saya naik 83 Ustaz, naik balik. Ya Allah, 10 kilo pergi Gaza. Orang tanya susah pergi Gaza, tak sampai hati nak cakap susah. Yang tak apa nak cerita susah. Makan juga. Dah agak dah ni makan nasi Arab banyak sangat kot. Nasi Arab tidak Ustaz, dia nasi masuk dalam ada nasi macam tu Ustaz. Dia orang makan nasi tu dah banyak. Banyak dalam kambing pun ada nasi. Ya Allah, macam mana nak makan? Memang special tu kelebihan dia sana lah. Kemeriahan dia orang. Sebab tu makan nasi Arab ni kata orang dah tidak. Marilah macam mana susah pun dia orang akan usaha juga akan hidangkan makanan. Terutama untuk tetamu yang kita respect dia orang untuk tetamu pun walaupun dia pun susah tapi dia orang raih, dia orang ikram banyak. Ustaz bagi nasihat kat saya sikit Ustaz. Sihat sikit dengan nasihat Ustaz ni. Sebenarnya saya lah nak ya. Ustaz dalam handsome pergi ziarah rumah Ustaz itu handsome dalam ni lagi lah. Ambo. Lain macam lah. Terima kasih. Apa? Yang penting happy birthday to you. Thank you. Terima kasih banyak. Kakak Ustaz Aslim bawa lahir, jadi kalau yang belum hantar hadiah boleh hantar lah Ustaz ni. Kadang Ustaz orang kan, time soalan banyak kat orang alim tapi time birthday tak nak. Dia orang wish je Ustaz, semua wish je. Tak apa. Bagi orang alim dah bagi doa. Zaman-zaman PKP ni masing-masing ya bajet tak cukup, jadi insya-Allah ya.
Tu Haji Asri pun ada baru ni kirim hadiah kat saya. Tapi Masya-Allah. banyak insya-Allah. Ginilah dalam bahasa mudah saya ada sebut kata ni, kita tak nafikan. Tak ada sesiapa pun yang akan suka dengan kebahagiaan kita. Tak ada siapa pun, bukan semua orang suka dengan apa yang kita buat. Pada diri kita, kita buat tu yang terbaik. But don't feel we are the best. Itu je. Maksud dia, jangan kita rasa kita buat yang terbaik. Dalam hidup kita ni kena melaksanakan, bukan merasakan. Maksud dia, kita laksanalah kerja yang baik. Tapi jangan merasakan kita adalah yang terbaik. Yang ni kadang-kadang kita duk risau. Termasuk ustaz yang bercakap pun, umur dah 52 tahun ni. Maksud dia, insyaAllah lah dalam bahasa mudahnya, kaedah-kaedah ini kalau kita pakai, namun begitu, satu benda ungkapan kata orang. Kalau kita ni nak jadi orang yang soleh, kita tak ada musuh. Orang soleh, dia tidak ada musuh. Yang masalah, salihun muslih. Orang yang soleh, orang yang baik, dan dia nak memperbaiki orang lain. Yang ni musuh dia banyak. Ini kita kena ingat. Mana-mana sesiapa pun. Contoh dia, kalau kita dulu, kita kalau setakat kita solat seorang-seorang, kita berubah. Kita dalam satu kelompok kawan kita ni, yang watak merapu, kawan kita yang susah dan sebagainya, ataupun dalam maksiat. Tiba-tiba kita seorang terkeluar, kita bertaubat dan sebagainya. Orang tak peduli. Orang kata, alah nak jadi warak pula, itu standard lah. Sebab jadi soleh dia orang tak kacau. Tapi cuba try pula, kita pergi ajak ada orang, jom, korang sampai bila nak jadi macam ni, jomlah kita solat. Waktu itu kita akan bermula dengan musuh. Sebab nak mengajak manusia bawa ke jalan Allah, musuh dia mesti banyak. Syaitan laknatullah tu tolak cerita lah. Itu makhluk yang memang special case yang telah dibenarkan oleh Allah untuk menggoda dan mengasuk kita. Tapi masalah dia panggil syaitanul ins. Dalam Quran tersebut, kami uji para nabi dengan syaitanul ins. Dengan syaitanul jin. Syaitan iblis dan juga jin dan juga manusia. Jadi dalam kerja dia orang ni ialah, dia tak setuju kita buat benda baik. Sebab tu saya tahu dalam kita mengharungi tambah-tambah Ustaz Abid Liu buat benda-benda macam ni, benda-benda kebajikan dan sebagainya. Sebenarnya kita lihat kepada anugerah ataupun redha Allah. Dia saya yakin insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang orang kata macam tak ikhlas apa semua. Jadi kita dalam masa muda ni, kalau kita tak boleh nak buat pahala, janganlah kita tambah dosa. Satu sudut yang lain. Maksud dia, sepatutnya kita kena sokong, kita support dan sebagainya. Cuba buang. Ialah boleh komen, but jangan komen dalam sudut. Orang kita hari ni komen, dia suka wawarkan komen dia. Kalau komen yang baik, tak ada masalah insya-Allah. Tapi komen yang membentuk kepada yang tidak baik. Jadi bakal orang benci kita. Kalau kita buat benda baik insya-Allah, semata-mata nak menggarap mardatillah, maka kita yakinlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi orang lain semua akan sayang suka pada dia akhirnya. Tapi kalau kita buat sesuatu kebaikan untuk mencapai redha manusia, dan hadis tersebut Allah akan pastikan akhirnya orang akan benci dengan kita. Ini kesan kita nampak insya-Allah. Kita nampak insya-Allah. Sebab tu soalan balik, jadilah orang yang soleh dan muslih. Semualah sahabat para follower Ustaz Abid Liu yang melihat menonton pada malam ini, dan terima kasih banyaklah pada saya lah Allah memberikan satu modul dari sudut tubuh badan seorang insan, seorang manusia, supaya kita ajak orang lain pun alhamdulillah mula buat amal kebajikan dan sebagainya. Dan cara kita buat ni ataupun Ustaz Abid Liu buat ni pun menjadi turutan pada orang lain. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Cuma saya sebut tadi lah, be the best but don't feel we are the best. Kita buat benda baik, tapi jangan sekali kita merasakan kita adalah buat banyak-banyak kebaikan. Sebab fala tuzakku anfusakum, dan Quran sebut huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali kita mengatakan kita adalah yang terbaik, kita adalah orang yang dekat dengan Allah, tetapi ingat Allah saja a'lamu biman ittaqa. Allah saja mengetahui siapa yang paling baik atau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sekadar yang boleh buat. Dan akhir kata, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah berazam buat benda baik, terus maju ke depan dan ingat bertawakal pada Allah. Jadi tak jadi bukan kerja kita. Macam mana Ustaz Abid Liu pergi bawah ni, dia senyap terus dalam media. Orang kata mana pula lah Ustaz ni senyap terus. Sampaikan pihak-pihak di Malaysia bertanya di mana Ustaz Abid Liu.
Saya pun dah gambarkan bahawa saya tahu dah kalau Sabit Liu duduk update juga di mana dia, satu benda yang cukup bahaya. Sebab di Mesir, dia bukan macam di Malaysia. Jadi masalah ulama'-ulama' pun dibunuh, ditangkap, dipenjara sampai mati dan sebagainya. Jadi tak mustahil lah ada mukhabarat, golongan-golongan apa nama ni yang anti dengan pendakwah, anti dengan orang yang buat amal kebajikan ni, tak mustahil. So cara Sabit Liu buat, sebab tu saya pun no comment. Ada orang tanya saya, Ustaz Albi mana? Saya pun tak kontak-kontak dia, saya doa je mana patut. Dan Alhamdulillah, jadi Allah memperkenankan, sebab benda kita tak nafikan lah. Cuma mungkin Ustaz Albi pun kena terima kadang-kadang ada pandangan-pandangan orang lain. Kenapa tak melalui kami? Kenapa? Orang tanya saya. Kenapa tak melalui kami? Kami kan dah lama semua. Tapi yang orang yang buat NGO ni, dia orang tak komen. Tapi jenis yang saya pun tak tahu mari mana dia orang ni, asal-usul dia orang ni. Jawapan saya ialah dalam bahasa mudahnya, betulnya kita tak perlu nak komen apa orang tu buat benda baik, tapi kita berdasarkan pada doa saja kepada Allah agar orang yang buat baik itu akan dapat yang terbaik dalam impian dan kehidupan dia. Dan saya katakan orang, Ustaz Abid tu salah satu sekali tu je dia pergi sebab dia nak mencapai impian dia, nak tengok sendiri dengan mata kasar dia. Selama ni mungkin dengan Facebook, sekarang ni face to face. Jadi insya-Allah Ustaz Abid pun tahu tentang negara orang, tentang peranan dia dan sebagainya. Kemudian ada orang komen pula kat Malaysia pula pun ramai lagi susah. Jadi kerja Ustaz Abid ni bukan dalam bab nak membantu semua rakyat Malaysia. Jadi ada benda-benda yang dia buat tu, perbincangan, mesyuarah dengan sama tim dia, grup dia, Ustaz Azwan dan sebagainya kan, dengan ialah sahabat tim-tim yang lain. Jadi insya-Allah kita doakanlah benda-benda ni mungkin dari sudut ini dipanggil urusan Allah. Urusan Allah. Kan kadang-kadang Ustaz Abid pergi hantar tu, contoh dia, ada lagi orang kampung ni sebelah, kenapa tak datang tempat kami? Ustaz Abid ni bukan raja, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan sultan. Jawatan apa benda pun, orang Kedah tak apa menatang jawatan pun tak ada pada dia. Dia suka-suka, dia happy. Sebab betul, para hukama kata dalam bahasa mudahnya, tanya orang tanya para hukama, satu hukama ni dia kata, Tuan Syekh, macam mana kita nak menggarap kebahagiaan? Kan? Maka jawapan saya mudah. Apabila kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, automatically, kata orang-orang Hindustan, automatically you akan get your happiness. Itu dia. Bagi orang bahagia. Kita seronok, ya Allah seronoknya dia ni. Jadi orang pun doa. Secara tak langsung, seronok orang itu, happy seorang itu pun dah doa dah. Tak angkat tangan, tak apa dah. Ini contoh dia. Maksud dia seronok, dia bahagia, dia boleh makan. Dalam hidup tak pernah jumpa ayam goreng. Ada jumpanya kaki goreng je. Kan? Kaki goreng, kaki kencing dan sebagainya. Itu dia banyak jumpa. Jadi bila bab ni, dia seronok itu sebenarnya dah satu doa sebenarnya. Bukan senang Ustaz Abid Liu kita nak berikan seorang satu kebahagiaan pada orang. Sebab kita tak boleh nilai dengan mata wang. Tak boleh nilai dengan harta benda, pemberian kita. Tapi itu anugerah Allah. Sebab tu orang rasa happy, seronok, subhanallah. Saya bukan bercakap kerana nak mengampu siapa-siapa tidak. Tapi kita buat tengok. Bukan katakan orang Melayu saja, orang Cina ke orang India ke orang apa pun. InsyaAllah benda kita buat ni orang akan suka pada kita. Ini kita ada. Yang penting, saya siapa pun sulang balik, do the best but don't feel the best. Kita buat terbaik, jangan fikir. Macam London bunyinya. Ini Azizul lah mengajar ni kan. Dia cakap putih sikit kata dia. Dia kan, ni contoh lebih kurang gitulah insya-Allah. Sebenarnya saya sebenarnya layak untuk mohon nasihat pada Ustaz Abid Liu. Walaupun saya peringkat orang 5 siri dah, Ustaz Abid Liu masih muda lagi insya-Allah, tapi kematangan dalam perjuangan, kematangan dalam berkebajikan itu sangat lebih a'zamu minni, lebih besar daripada apa yang saya buat. Saya hanya menyampaikan kuliah, ceramah, bagainya. Itulah bagi orang kita merintis jalan yang sedang penuh dengan belukar, dengan semak samun, maka kami sebagai orang yang merintis buang bergelok, orang belakang akan bantu, dia orang lah akan cantik buat jalan, buat bangunan dan sebagainya. Ini antara kita panggil tugas-tugas pendakwah, tugas-tugas penceramah. Kita tolong satu jalan yang penuh dengan belukar, semak samun, kita tolong tajak, kita tolong tebang buang supaya orang yang mudah nak masuk. Itu kita kena faham. Maksud dia kombinasi antara golongan NGO,
kombinasi pihak kerajaan, kombinasi pihak NGO, kombinasi orang yang ada kemampuan, orang kaya dan sebagainya, kombinasi orang yang rajin mengekang tubuh badan semata-mata buat benda baik ini, insya-Allah ya, kita akan mendapat satu kejayaan. Kejayaan itu bukan kita nak miliki sekarang, but kita akan miliki pada masa yang akan datang. Yang paling important place is di alam barzakh kita tu. Cukup dah, memadai dah. Sebab mati itu kadang-kadang lebih lama daripada hidup. Ini kita kena ingat. Betul. Mati itu lebih lama daripada hidup. So apa yang kita kena buat ialah preparation kita ialah buat bekalan. Sebab tu Nabi kita sedekah, Nabi kata bantu orang, Nabi kita bagikan orang, Nabi kata tolong orang. Dia tak bincang pasal akhirat, tapi dalam hadis banyak sebut hatta sakit pun tadawu mardakum bisadaqah. Hatta sakit pun disuruh ubat pesakit dengan sedekah. Kalau tahu mak kita sakit, sedekah insya-Allah akan dapat. Mungkin sakit itu tak hilang, tapi mereducekan atau meringankan keperitan dan kesakitan dia tu. Kita tak nampak sebab saya 4 bulan saya dalam buat, saya tahulah macam mana sakit tu sampai nak bergerak tak boleh, kencing berak di atas katil. Isteri saya akak yang tolong basuh punggung saya, kencing saya. Semua benda dia buat. Jadi orang tak nampak sakit, tapi bila berkat doa orang ramai, sakit tu ada. Tapi meringankan azab sakit, because sakit itu satu seksaan Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih, sakit itu kafaratul dzunub. Betul, tak perlulah kita nak cerita kita ni rasa macam murung, gundah gulana apa semua. Tadi baru bincang dengan satu tokoh ulama kita daripada Kedah, qadi pegawai tadbir agama Islam Kota Stark, Syekh Faisal Omar. Dia bagi kita menyakit tension dan sebagainya. Dia kata baru ni dekat kampung dia sebelah tu, anak saudara kawan dia bunuh diri sebab masalah tekanan kewangan dan sebagainya. Sebab apa jadi? Sebab inilah masalah jiwa kita. Orang Pakistan kata uska dil ke andar bahut kharab ho gaya. Mana dalaman ni kalau ada masalah, आपका जवाब नहीं कर सकते क्यों पागल हो गया. Dah jadi gila dah. Sebab apa? Sebab bila Tuhan tarik kebahagiaan, orang lain pun tak ada kewangan, orang lain pun tak ada duit dan sebagainya. Orang lain pun susah. Sebab tu kita nak pandang kita saja susah, tak boleh. Ada orang susah pada kita. Ini bagi contoh dia. Maksud dia kalau orang lain ada rasa boleh makan, insya-Allah kita pun akan dapat makanan atau bantuan tersebut. Cuma kadang-kadang saya beliau kena terlihat. Kadang-kadang minta maaf lah, bukan nak mengadu siapa. Kadang-kadang kita takut. Apa yang kita dapat tu kita nak kampung untuk bulan depan. Ini masalah kita pula. So ini zaman sekarang macam tu. Patutnya Nabi tegur dah. Orang kalau meminta-minta jangan lebih daripada apa yang dia nak makan siang dan malamnya. Dan jangan cuba mengumpul kekayaan. Jadi bila sahabat tanya, macam mana kumpul kekayaan ya Rasulullah? Orang miskin minta, dia kata, kalau dia minta lebih daripada siang dan malamnya, maka dia telah orang kata apa? Telah menyediakan bahan bakar tambahan dalam neraka kerana perangai tadi ni. Ini kita takut itu sahaja. Memang dalam bab nak bagi sahabat-sahabat sekalian, memang tidak akan cukup harta kita. Tidak akan cukup apa nama yang kita nak. Tak pernah puas. Tak ada benda kepuasan. Dalam hidup ni tidak ada kepuasan. Yang kaya sampai sanggup berbunuh. Yang kaya sampai sanggup bertikam. Yang orang politik, cara orang politik tak puas hati dan sebagainya. Itu standard. Kerana tidak ada kepuasan di dunia ni. Puas masa bila? Duduk dalam kubur, pergi ke alam mahsyar, itulah kita nampak puas yang sebenar ataupun tidak puas yang sebenar. Wallahu'alam. Allah Ustaz. Kita doalah insya-Allah. Ilmu tak bagi ni. Masya-Allah. Terima kasih banyak kerana terima request saya. Bukan senang nak dapat orang hebat-hebat ni bercakap live macam ni. Ustaz. Dia orang tengah quarantine, saya ambil lagi. Saya telegram dia orang, mesej dia orang cakap beritahu kalau Ustaz minta tolong cari Ustaz Asli sekarang. Dia orang cari Ustaz tu. Berapa hari lagi ni Abid quarantine? Quarantine lagi ini ada apa? Esok lusa kot quarantine 2 hari sampai Khamis balik Khamis saya terus balik. Tak juga ambil kesempatan. Macam 2 bulan. Rindu anak. Ya, faham. Rindu belaka. Faham ya. Kita faham naluri orang lelaki tu, rindu segala-galanya, tapi apakan daya kan. Masa yang menentukan tentang rindu itu ke tempat datang. Cuma saya nak minta semua followers yang duduk, yang dengar dalam ni, boleh kita doakan supaya ayah anda Ustaz Abid Leo sihat insya-Allah. Dan kita dapat maklumat ya dalam kanser stage 4 ataupun kita kritikal lah. Jadi insya-Allah moga-moga yalah
ada kebaikan pada kesakitan beliau tu, ada kebaikan, ada hikmah. Jadi kita orang sakit ni jangan kata Tuhan ni benci kita, jangan ya, Tuhan sayang kita. Ada orang tu macam marah maki hamu. Ini macam COVID hari ni, Saibit. Maki hamun itu, lari maki sana, maki sini, kutuk sana, kutuk sini. Orang masjid, AJK masjid yang tak pasal-pasal pun kena maki hamun kerana tak buka masjid. Inilah orang kata bahana bila Tuhan bagi kepada mereka ujian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 sebut, apa-apa musibah yang menimpa kamu semua tu dengan izin Allah. Tapi Allah bagi satu jalan. Wa man yu'min billah. Siapa-siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Pasti Allah akan beri petunjuk. Apa dia? Ketenangan. Dalam terjemahan sebut in the bracket, baina qausain, memberi petunjuk apa dia? Kesabaran macam mana nak sabar dan ketenangan macam mana menghadapi musibah. Sebab wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui akan semua benda yang Allah buat. Ini persoalan Syekh. Maknanya kalau kena sakit ke apa-apa, insya-Allah lah. Saya masa sakit dulu, doktor pakar cakap saya, spine team kata, bila saya sihat 6 bulan saya tak pakai tongkat. Saya rawat usul dia terkejut. Uish, ustaz mana tongkat? Dia kata segan lah doktor pakai tongkat. Orang nampak tengok. Orang tanya, kadang orang tak tahu nak apa. Dia banyak tengok soalan. Jadi saya malas dia buang tongkat. Dia tak ada soalan dah, nampak saya sihat. Dia kata, apa ustaz duduk je atas kursi. Saya nak cerita ustaz. Dia kata sebenarnya pasien saya 2 tahun pun masih kena pakai tongkat. 2 tahun pun masih kena pakai tongkat. Ya, itu antara dia. Ustaz pula 6 bulan tak pakai tongkat. Oh, dia kata ini sejarah saya punya pasien ni, kata dia. Jadi saya cakap kat ustaz, kalau ustaz pakai tongkat saya takkan cerita macam ni 2 tahun. Ustaz, alamak 2 tahun ke doktor? Ustaz 6 bulan dah berani tak pakai tongkat. Di hospital Tawakal, KPJ Tawakal di Kuala Lumpur. Lalu dia kata apa kat saya? Ustaz, saya teringat ustaz pernah kata, ustaz sihat ni bukan kerana doa ustaz. Oh, dia berani cakap begitu. Tapi saya beritahu dulu, saya pun tak perasan lah waktu saya cakap tu. Ustaz sihat bukan kerana doa ustaz, tapi kerana kebaikan dan doa kawan-kawan ustaz, follower-follower ustaz seluruh Malaysia. Allah saya kata sebut, saya kata exactly, benda tu betul doktor. Dan saya pun passion walaupun ustaz berbayar di sini, saya pun berdoa. Bagi tahu geng surau saya diceras, ustaz boleh sakit dan sebagainya. Dia orang buat. Dan ramai orang buat solat hajat. Hari persia ramai buat solat Islam, ramai buat solat hajat. Telefon saya boleh tak buat solat hajat, takkan tak boleh lah, silakan buat. Masjid Ulu Kelang, Masjid UK Perdana dan sesuatu lain buat solat hajat pada hari pembedahan dan sebagainya. Alhamdulillah, hari inilah yang sedia ada depan Ustaz Beliau semua sekali. Ustaz Selin walaupun belakang ni ada 2 ketul besi yang diletakkan, memang tulang tu dah rosak atau telos rosak. Tapi nak bagi tahu masih bersuara, masih boleh bernyanyi, boleh masih berlagu, boleh masih berhibur, boleh masih bergurau senda dan masih lagi boleh berceramah berdakwah. Insya-Allah tidak semanalah macam Ustaz Billy buat. Jadi kita doakan Ustaz Billy punya ayah, Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah, syafahullah. Jadi memoga Allah disebut dalam hadis u'izuhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadzir. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Kita doa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit ayahanda Ustaz Beliau insya-Allah. Kita doakan Ustaz Beliau doa insya-Allah mana patut. Ya, cakap dekat ayah kena tahlil la ilaha illallah, kena tasbih tahmid insya-Allah. Dan paling yang paling special case ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya waktu sakit dulu ni Ustaz Beliau, saya pun tak tahu itulah zikir kat mulut. Sebab kita dah kena morfin, kita dah macam tengok apa. Tapi kata seorang sahabat syahid yang saksi, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya tengok masa Ustaz sakit, Ustaz tak, kami masa tak kata apa? Mulut Ustaz tak berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan saya pun ialah memang itu kita doa lah sebab memang sakit. Bagi morfin pun tak ada apa-apa. Orang kalau sakit dah teruk tu, bagi morfin tu kejap je boleh hilang. Dia macam blur tu, dia macam otak tak ingat siapa. Saya ingat lagi Dr. Badrul Amin mari, Ustaz Rasulullah Muhammad Maida, orang yang lain mari doa. Saya dengar doa siapa ni? Datuk Semai Kamus datang dengan wheelchair. Senyum dekat saya. Kita rasa saya menangis. Saya menangis bukan sakit, saya menangis pasal orang datang ziarah saya. Doktor Mufti Wilayah waktu sekarang Haji Menteri, dia pun mari daripada KL Putrajaya.
Mari jumpa. Saya menangis sebab bukan pasal saya sakit. Tapi saya seronok bila kawan datang ziarah. Sebab tu orang sakit ni, cara nak ubat dia daripada Ibn Fin tadi ni, marilah datanglah ziarah. Tapi sekarang kita boleh nak ziarah. Memang masalah sekarang ni, kekangan COVID, pandemik dan sebagainya. Sebab tu Nabi suruh kita ziarah. Sebab apa? Pengalaman sakit ni, kalau orang tak datang ziarah kita, kita makin lagi sakit. Ha, ni nak beritahu. Begitu juga mak ayah kita sakit. Bagi contoh dia. Kalau boleh tengok dia, pergi tengok dia. Pergi tengok dia. Sebab dia rasa hilang sakit. Mana perih sakit tu akan pasti hilang. Tapi kalau tak ada orang, tanyalah kau. Tanya isteri saya. Sampai dia sindir saya. Ambil kalau orang datang macam tak sakit. Kalau dia orang tak datang, dia menjerit-jerit. Isteri takut cakap gitu. So akak pun dia tak larang. Cuma bila dah ramai sangat, hospital kata, Ustaz boleh tak buat kami minta izin untuk larang apa visitor terlalu ramai sangat. Itu waktu tu rasa memang sunyi sangat. Lepas tu saya tak boleh kata apa. Saya kata bila pindah ke Tawakal from Sungai Buloh Hospital, Sungai Buloh ni Tawakal ni dia pasal swasta. Dan ada orang sahabat kita yang bantu saya untuk dia biaya saya kos itu dalam selama 40 hari pada mulanya untuk rehabilitasi dan juga fisio. Dan waktu tu ramai orang datang. Kita rasa seronok, rasa seronok dan campur sebut dan sebagainya. Jadi insya-Allah itu sajalah mungkin Ustaz Abid Liu ramai lagi yang tengah duduk tunggu request dengan dia. Maklumlah bukan senang untuk kita saya nak bersama sembang Ustaz Abid Liu insya-Allah. Nak jumpa payah. Jadi insya-Allah akan datang, insya-Allah mungkin kita akan buat satu program kalau Ustaz Abid Liu setuju insya-Allah buat kat Putrajaya ke, buat di mana-mana ke, sembang santai bersama peminat-peminat Ustaz Abid Liu. Mungkin Ustaz Abid Liu boleh panggil siapa lagi yang lain. Sembang santai, bukan nak buat ceramah terlalu hard sangat tidak, tapi insya-Allah mungkin satu bonus ataupun satu sumbangan Ustaz Abid Liu bergabung dengan mungkin insya-Allah saya ke siapa-siapa Ustaz Abdullah Khairi ke siapa, dia orang semua pakat seronok untuk Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu punya kerja, punya buat tu jangan risau. Jangan risau sebab ramai ustaz kita sama yang paling hebat ustaz selebriti ni macam Dr. Zah Arif dan juga lain-lain contoh dia, mereka support insya-Allah. Mereka doakan pada Ustaz Abid Liu punya kerja dan tugasnya semualah kepada tim Ustaz Abid Liu insya-Allah ya. Apa benda belah ni? Ya. Belon tu. Jadi belon. Dia cari dia cari video. Kipas macam ni pula. Pandai pula dia orang tu. Ya? Selawat. Nasyid satu. Oh, nasyid. Apa-apa Ustaz. Nyanyi satu aja. Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah ya. Kalau nasyid ni saya hadiahlah malam ni boleh tak ada muzik pada Ustaz Abid Liu. Saya sayang Ustaz Abid Liu. Allah sayang Ustaz Abid Liu insya-Allah. Ya, moga-moga semua bakat saya Ustaz Abid Liu. Ini tagline Allah sayang Ustaz. Kan insya-Allah kan. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau ada Azwan lagi sedap ni, dia pun boleh gerak Bollywood kan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya juang, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merantas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Itu antara lagu yang memang ramai orang yang sudah berubah. Terima kasih banyak kepada Kumpulan Rehan. Lagu-lagunya berkumandang seluruh dunia dan menyebabkan ramai juga yang memberi feedback ataupun respon. Lagu ini menyedarkan mereka tentang arti taubat. Mereka tentang arti dia orang ni banyak maksiat. So, walaupun ayah dia seorang yang baik, belum tentu anak akan jadi baik. Yang ni kita khawatir Ustaz Abid Liu. Anak saya 7 orang, saya doakan Ustaz Abid Liu, doakan insyaAllah anak-anak saya semua baik-baik, soleh insyaAllah. Dan solehah. Sebab kita risau. Saya pun kenal Ustaz semua yang baik semua sekali, Masya Allah. Kenal semua. Anak Ustaz semua, anak-anak yang baik semua, Masya Allah. Jadi itulah hadiah nasyid pada malam ini. InsyaAllah nanti kita ada buat konsert khas bersama Ustaz Abid Liu. Kita minta Ustaz Abid Liu menyanyi. Ya. Ustaz Abdullah Khairi ada kat sini. Ustaz Abdullah Khairi. Tak ada dekat sini kan? Dia ada dalam live ni kan? Tak ada. Tak ada. Oh, Masya Allah. Ustaz Abid Liu nak jemput dia boleh lah bagi dia masuk sembang insya-Allah sekejap. Dia boleh 2 orang 3 orang ni. Dia boleh 4 orang. Boleh 3 orang ni kalau panggil Ustaz Abdullah Khairi masuk sekali bagus ni. Ustaz Abdullah Khairi komen. Dia banyak sangat request. Oh, tu Suruh komen. Suruh Ustaz Abdullah Khairi komen, nanti saya invite. Boleh invite dia insya-Allah. Mungkin dia pun nak juga. Kalau belum tidur lah. Ustaz Zul tidur dah. Zul Azwan dah tidur. Ustaz Zul Azwan tidur lagi. Tidur saya hilang apa isyak tu. Dia tidur tak bangun-bangun dah. Dia DJ ke DJ? Tengok bola. Tidur. Oh, Masya Allah. Dia sokong mana? Dia sokong Itali ke? Dia yang menang tu. Dia tidur lena tu. Sedap dia bahan semua ada kat sini ni. InsyaAllah. Okey, nanti kalau ada peluang soalan Khairi, panggil dia masuk insyaAllah. Boleh buat 2-3 orang sini dalam IG ni, boleh masuk 3-4 orang sebenarnya kalau untuk menonton Ustaz Abid Liu. Saya masuk Abid Liu. Sementara tu Ustaz nyanyi je. Ustaz nyanyi satu lagu lagi. Oh, sedap malam. Alah, tinggal kita. Kejap. Ni Along Kuala Ustaz pula ni. Kita apa nama ni? Along Kuala Ustaz dia. Ada Ustaz ada ke? Ya, Along Kuala. Kalau ada komen saya invite So saya kalau nak check invite ni banyak sangat tu. Okey. Sementara tu Ustaz nyanyi satu lagu Ustaz, saya check biasa. Lagu ni Ustaz kata Sultan. Yang bawah. Dah tidur dah, insya-Allah. Ini lagu ni okey tak apa. Malam kita special. Saya pun jarang buang terbiak menyanyi malam-malam ni. Kan Ustaz Abid Liu nak hiburkan orang baik-baik insya-Allah. Lagu ni kita lagu komparan. Disebabkan Ustaz Abid Liu lama tak berjumpa isteri kan. Jadi saya akan nyanyikan lagu special untuk apa 2 bulan ya, 2 bulan insyaAllah. Dipandang-pandang, dihidu-hidu daripada jauh tapi tak boleh dipertemukan. Di lagu ni kita khususkan yang Ustaz Abid Liu.
kita lagu untuk isteri kita pula. Isteri lah ya. Untuk para isteri. Itu yang Okey, lagu ni lagu Pratasa Permata untuk Isteriku. Boleh boleh Ustaz. Okey. Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai isteri. Untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita. Untuk kau beri erti dengan kelembutan. Untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana engkau isteri, ku ingin kau mengerti bahawa hidup ini tak semudah yang kita janjikan. Ingat ni para isteri ya. Kahwin-kahwin tu Masya Allah, suami tak sibuk. Bila suami sibuk, maka ini lagu dia. Ku ingin kau mengerti bahawa hidup ini tak semudah yang kita janjikan. Yang kita janjikan kerana kau isteriku. Ni mungkin Ustaz Belio boleh lah. Dua seorang ni lagu ni, insyaAllah. Hantar kepada bidadari ya. Bidadariku, Masya Allah kan. Jadi boleh. Okey, kan lagu pasti kan. Nanti kita minta Ustaz Belio lah menyanyi satu lagu. Saya kalau nyanyi Ustaz memang tiba-tiba habis bateri ni kan. Ini akak isteri. Ini akak sekir salam. Ustaz Belio, adik-beradik sekir salam. Ada happy, seronok, Masya Allah. Peminat-peminat tegar ya. Tak apa, Insya Allah. Saya dah kata dah. Buatlah yang terbaik, Insya Allah. Ramai orang akan dikelilingi dengan baik-baik, Insya Allah. Soal belakang dapat? Allah Ustaz. Okey, tak apa. Mungkin dia tak ada kot, dia dah. Dia Ustaz belakang ni dia sebenarnya. Mungkin besok mungkin boleh, kalau Ustaz Belio ada masa lagi malam besok boleh jemput dia sebab dia berada di KL untuk program Labbaik Allah di TV Hijrah setiap malam. Labbaik Allah setiap malam, dan mungkin insya-Allah nanti dia boleh invite Ustaz Belio ke untuk sama-sama dengan dia. Mungkin kita akan maklumkan kepada pihak Ustaz Abdul Khair insya-Allah. Kan? Dan dia malam besok mungkin nanti mungkin Alung akan deal dengan dia, dan mungkin Alung akan beritahu Azizul insya-Allah untuk bersama dengan beliau insya-Allah. Terima kasih banyak insya-Allah. Dan Ustaz semua sekali. Saya Ustaz ceramah, saya selalu daripada dulu ni saya parking jauh, tak dapat nak dengar, duduk jauh-jauh luar-luar selalu. Itu dulu. Sekarang ni saya pula tunggu berjauh nak tunggu Ustaz Belio terima request saya. Saya dalam hati memang selalu doa, nampak Ustaz doa, ya Allah juta-juta kemuliaan, kebaikan, ilmu kebaikan Ustaz bagilah sebis kat saya ni. Saya selalu doa itu Ustaz. Nampak Amin. Ustaz. Terima kasih. Baru-baru ni ada special hadiah dekat Ustaz Aslin pada hari kelahiran. Terima kasih banyak kepada Ustaz Belio. Jazakallah khair jazak insya-Allah. Terima kasih banyak. Moga Allah berjasa Ustaz Belio. Saya ambil berkat Ustaz, berkat. InsyaAllah. Jadi bagi mereka yang saksi malam ni duk tengok tentu, insyaAllah ialah tak ada kesalahan. Ustaz Belio pun kita tahu dia ada merupakan satu badan NGO yang banyak membantu dan sebagai penyelaras bantuan. Jadi bagi mereka dan kita semualah yang ada kelebihan insyaAllah ya untuk membantu persatuan apa tadi Ustaz ni? Umat ke apa? Kasih apa Ustaz Abid?
Tu tim saya ni kasih umat Malaysia. Kasih umat Malaysia. Jadi kum ya. Jadi kuma lah kuma. Ya kumal. Tim Bukan kok. kasih umat. Jadi apa kasih umat Malaysia boleh bantu Ustaz Abid Leo dalam dia punya pun ada dalam apa nama ni nombor-nombor akaun dan sebagainya, insya-Allah boleh bantu untuk diselaraskan oleh apa nama ni apa nama Ustaz Abid Leo dan rakan-rakan ataupun tim beliau, insya-Allah. Alaikum, terima kasih banyaklah. Banyak memudahkan cara atau memudahkan kepelbagaian bentuk sumbangan tadi, insya-Allah. Dan memanglah saya pun tengok jealous bila berbuat gambar kartun tu. Mula-mula PM, kemudian ketua pengarah kesihatan. Yang ke belakang ketiga tu muka Ustaz Abid Leo. Allah katakan, tengok Masya Allah kan. Sampai peringkat. Yalah, bukanlah kata, saya tahu Ustaz Abid Leo tak mengharapkan, saya tahu Ustaz Abid Leo tak menakam. Cuma sampai orang gambarkan Abid Leo ni orang biasa je. Nampak tak? Tetapi inilah kita katakan orang akan rasa seronok dengan apa kita buat. Bukan senang Ustaz Abid Leo. Saya sebut tadi dah. Dapat kita, but we don't feel kita adalah yang terbaik. InsyaAllah. Buat yang terbaik. Biar ni mana-mana orang kata apa, melaksanakan, bukan merasakan. Laksana. Orang nak bagi racun, nak bagi tai apa pun, pedulikan insyaAllah. Tapi insyaAllah. Orang kata apa, waladhi najahadu fina, lanahdiyanahum subulana. Orang yang kalau bersungguh jalan kami akan tunjukkan jalan pada dia. InsyaAllah. Amerika berapa orang ramai? Amerika tu? Apa Ustaz? Berapa ramai yang request tu ramai ke? Ada kalau yang request tapi memang tak boleh nak accept Ustaz. Takut kan dalam ni ada dah 400 Ustaz request. Tapi tak klik. Nak scroll bergegar handphone letak je tu. Gegar tengok. Aduh. Pada kata tunggu kata lambat banyak, memanglah dah banyak sangat kan. InsyaAllah lah. Dia jadi ke bawah. 500 orang tekan request. Salah buka mana-mana kan. Tak sempat pakai seluar ke tak. Satu hari. InsyaAllah dia orang pakai. InsyaAllah. Kita ada masa kita jumpa lagi, insyaAllah. Apa pun terima kasih banyak kerana sudi terima request Ustaz Aslin. Kita doakan. Saya request. Memang saya request. Memang saya cari. Semua tentera semua cari Ustaz. Bukan Ustaz request, saya yang request ni. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada semua tim. Terima kasih banyak semua tim. Selit-selit nama saya Ustaz Selit-selit tentang Ustaz. Amin. Baik, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Ustaz. I love you. I love you too. Masya Allah. Jadi sajalah malam-malam ni menemani saya yang tengah quarantine dan sambil kita kongsi ilmu kan. Di dalam hidup ni tadi Ustaz Aslim kata selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tenang ucap tu. Abang kakak bila ucap tu rasa tenang je. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bila kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Maha suci engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Bila kita rasa kita kurang, kita tak pandai, kita tak reti, Allah ajar kita. Tapi kalau kita rasa kita pandai, kita tahu, kita reti, kita sempurna, masa tu Allah tutup ilmu untuk kita. Jadi selagi kita niat untuk belajar, kita niat untuk perbaiki diri, selagi tu Allah tolong kita. Tapi bila kita rasa sombong je, Allah biar kita. Sebab tu jangan rasa sombong dalam hidup. Jangan pernah sekali pun rasa sombong. Kalau kita manusia mesti akan datang rasa sombong, mesti. Jadi masih bila datang rasa sombong, kita istighfar, minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku orang-orang yang zalim. Saya sepanjang pada Mesir nak masuk ke Gaza tu 21 jam. Semua tim cuma zikir tu je lah. Tukar-tukar zikir. Selawat, betul ambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah,
Tak ada Tuhan melainkan kau, Maha Suci kau, aku orang yang zalim. Jadi selalu baca tu kan. Iris Safia, anak yang disayangi, anak sulung yang disayangi. Kakak jaga baik-baik jaga solat fardu awal waktu, tahajud, duha, dan semualah bidadari yang mendengar, anak semua sekali. Semua tuan-puan yang mendengar, abang kakak, terus Azmira yang banyak ni, selalu support Ilus Design. Saya nampak ada video Ilus Design. Support t-shirt Ilus Design. Selalu kan t-shirt Ilus Design. T-shirt saya pakai lah, saudaraku, di sebalik ujian ada rahmat. Di sebalik ujian ada rahmat. Selalu percaya, lagi besar ujian tu, lagi besar rahmat Allah datang. Lagi besar ujian, lagi besar rahmat Allah datang. Masuk percaya begitu. Besar mana pun ujian datang, lagi banyak rahmat Allah datang. Dia cakap yang baik. Contoh macam Ustaz Asli, walaupun daripada jauh, saya taklah rapat, tapi dia macam cikgu, tapi daripada jauh selalu bagi support, bagi semangat. Walau kita cuma bukan siapa-siapa. Ustaz yang mulia, dihormati, dalam masyarakat, beri semangat. Jadi kita pun hati jadi dekat. Bila kita tak jumpa orang, kita doakan dia, cakap kebaikan, walaupun sikit-sikit, dia membuat kita jadi rapat. Banyak orang yang masa saya diuji, saya tak kenal, tapi dia bagi semangat. Dia cakap sesuatu yang baik-baik yang saya sampai kat saya. Dia bukan niat supaya saya dengar. Dalam ceramah dia tersebut, kerana hati yang bersih, dan kita pun rasa macam rasa semangat, dan kita jadi rapat. Banyak orang macam tu. Sebab tu kau nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat kehubungan ni, kat belakang cakap baik-baik. Yang kat belakang tutup orang. Kat belakang kata, cakap bukan-bukan, fitnah bukan-bukan. Jadi apa jadi? Hati kita pun jadi jauh. Jadi jauh sikit hati. Jadi kena buat apa? Sebab tu nak rapat hubungan, satu, doakan dia waktu malam. Nak rapat hubungan dengan orang kita sayang, keluarga, adik-beradik, dan sesiapa saja, sebut nama di dalam doa. Macam tuan-puan, kita tak pernah jumpa, tapi tuan-puan doakan saya doakan tuan-puan. Hati kita jadi dekat. Kalau kita sayang orang tu, tanda mungkin kita sebahagian daripada doa dia. Dia rasa sayang, sangat sejuk hati. Tanda kita sebahagian daripada doa dia. Kedua, sebut kebaikan dia kat belakang dia. Belakang dia sebut baik. Itu cara nak rapatkan. Belakang dia cerita baik. Dan bukan kita nak dia dengar, nak Allah dengar. Cakap baik. Orang cerita buruk dia, kita tak nak dengar. Atau kita pula beri sebab-sebab kenapa dia buat begitu, kenapa buat begitu. Itu tanda orang baik. Hati dia bersih. Ketiga, ada masa kita beri hadiah. Bukan nak mahal, tapi tanda kita ingat. Tanda kita ingat seseorang. Kita ingat. Dan kita bagi hadiah. Ketiga, bagi hadiah. Jadi untuk begitu, insyaAllah. Terima kasih semua. Haikal, Aida, Masya Allah, Zira, Nurdin, terima kasih semua. Josh Triangle, Azurin, Wahab, Miss Graceful, Siti, Naimi, Masya Allah, Cikgu Puas, Fiza. Dah buat apa jam? Dah pukul 12.12 dah. Pukul 12.12. Masya Allah. Rabiah, Muzakir, Syain, Abeng, semua sekali lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua. Allah maafkan kita. Allah sayang pada kita semua sekali. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan wabillahi taufiq hidayah. Muni Abu, insya-Allah. Alice, Tuan Mak dah lama tak balik. Kalau jumpakan Ayu Rahim, Nur Izdiana, Nurida, masya-Allah, Julia. Ya. Masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq.